Assalamualaikum. Puasa orang pertama, Masya Allah, online. Puasa orang lama kira otai update dunia puasa. Assalamualaikum, apa khabar? Suhaimi, terima kasih join. Samzuri, terima kasih join. Masya Allah. Semua supporter channel ni Okey. Jangan kita lambatkan perbincangan yang makin malam ni Okey, apa khabar semua? Alright. Hari ni hati aku panas. Panas membara apabila dengar India telah menolak untuk menggunakan wang BRICS. Masih puasa menolak untuk BRICS currency. Hari itu memanglah Perdana Menteri India balik daripada US kan. Lepas tu terus dia tolak. Terima kasih Yunus Wahab masih join Aku rasa macam sedih pun ada kan. Tapi untuk aku jugalah, untuk BRICS juga tak ada masalah lah. Lepas ni kita akan lihat lah apa yang Rusia akan lakukan lah. Kerana Rusia pun dah payung dah India kan. Payung besar. Minyak semua banyak hantar dekat India, China untuk dijual ke negara Eropah. Dulu masa saya ingat lagi masa Menteri Luar India, orangnya power juga, bersuara kan. Bila ditanya kenapa kau menjual minyak daripada India, dia kata kalau aku tak ambil minyak daripada Rusia, rakyat aku akan susah, dia kata. Banyak kali setiap kali orang tanya, dia akan jawab macam tu. Tapi sejak Modi balik daripada US baru-baru ni, dah tukar pula dia punya suara. Dia kata dia tak nak join dengan BRICS currency. Dia cakap macam tak ada gunanya. Dia berkata begitu. Tak apa, banyak negara nak join dengan BRICS currency. Banyaklah negara nak join dengan BRICS. Tak ada herannya. Argentina nak masuk. Ada 45 negara lagi nak masuk. Indonesia pun nak masuk. Boleh masuk. Tak ada masalah. Jadi tak payah nak takut-takut tentang hal ni. Okey, lagi satu kita cerita pasal Odessa. Hari ni kita tengok, beberapa hari ni kita lihat betul-betul Rusia tak nak lagi penjualan grain. Penjualan grain daripada Ukraine ke negara-negara luar. Betul-betul dia belasah Odessa. Teruk macam mana dia belasah Kiev sekarang. Sampaikan rasanya dalam masa beberapa minggu ni Odessa akan lumpuh lah kalau macam ni lah, kalau dia kerjakan betul-betul, kalau betul lah. Jadi tidak ada lagi pelabuhan Odessa untuk tidak boleh digunakan lagi untuk membawa grain ni keluar daripada Ukraine. Jadi yang masalah dia sebenarnya bukan Rusia. Yang masalah dia Ukraine. Setiap 6 bulan Ukraine sign kontrak untuk membawa grain keluar daripada Ukraine ke negara-negara yang dikatakan negara-negara miskin lah, untuk memberi mereka. Tapi dalam pada itu Ukraine masa kontena tu kosong nak pergi ke Ukraine, dia membawa senjata untuk kita perlu siapkan untuk World War 3 daripada Aida. Macam-macam lah. Cubalah pergi dalam hutan camping, masak tanpa menggunakan gas. Try lah. Saya dah pernah cuba masuk dalam hutan, hanya bawa pisau dengan api je.
Saya pernah cuba dengan beras sajalah. Beras pun beras gunung. Saya pernah cuba. Okey, kita sambung cerita tadi. Jadi bila Ukraine dah melanggar perjanjian, itu yang masih. Bila Ukraine dah melanggar, jadi Rusia berhentikan penjualan grain ni ke luar negara. Dan Ukraine berkata yang grain ni untuk negara miskin seperti Afrika. Tapi sebenarnya grain ni dihantar ke Europe. Okey, dah dihantar ke Europe dan Europe nak menjualnya balik ke negara-negara luar. Jadi keuntungan grain ni akan diberi balik kepada Ukraine untuk senjata-senjata. Jadi sambil menyelam sambil minum air lah mereka dapat benda ni kan. Tapi sekarang Rusia dah kata, kalau kau cakap grain ni untuk negara miskin, aku akan bagi free pada negara-negara miskin ni. Nampak? Putin cakap 1-2 hari ni, aku bagi free. Tak payah nak bayar kalau untuk negara miskin. Apa ada muka kau? Ukraine sekarang rasalah apa Rusia buat. Dan Rusia sudah beberapa minggu dah macam dah plan untuk menyerang Odessa ni. Kalau kita lihat map yang tadi saya masukkan map Odessa di mana, maknanya serangan Rusia sekarang dah melebihi Dnieper River yang kita rasa Rusia akan berhenti menyerang sampai Dnieper River. Tidak. Kalau yang sebelah atas serangan Rusia belum lagi sampai ke Dnieper River kan. Yang separuh lagi ke bawah tu, ada suku tu dah melebihi Dnieper River. Maknanya all the way sampai habislah Rusia akan serang Ukraine sampai tidak ada lagi negara Ukraine. Kan? Tadi awak lihat kan saya yang map yang saya bagi first video dengan second video. Yang first video tu ada warna merah. Yang merah tu yang Rusia dah dapat. Yang putih tu belum lagi. Lepas tu dia ada tulis Dnieper. Itu Dnieper River. Awak lihat kan saya punya video yang pertama dengan yang kedua tu kan. Jadi sekarang ni mungkin minggu-minggu ke hadapan kita akan dengar perang di Black Sea pula. Perang di laut. Kemungkinan. Maaf. Tapi kita belum lihat lagi. Kita belum nampak lagi yang Turki akan memberi laluan kapal-kapal tentera laut menggunakan terusan Turki tu. Kerana Turki je yang mempunyai jalan keluar dan jalan masuk ke Black Sea. Sekarang ni Erdogan pun belum jumpa lagi dengan Putin kan. Belum ada perjumpaan Erdogan dengan Putin. Mungkin minggu ni atau minggu depan Erdogan akan berjumpa dengan Putin. Mungkin insyaAllah lah Erdogan akan masih lagi lah tak membenarkan kapal-kapal laut, tentera laut daripada luar masuk ke Turki punya pintu Black Sea tu. Kita doakan lah. Okey, ni ada beberapa soalan daripada members daripada Habibah Piang. Makna betul lah US ni indah khabar dari rupa bang. Jet tak ke mana, tank tak ke mana. Lepas ni jalan kaki. Memang betul yang saya cakap tu. Dulu perang pakai tank. Dulu perang pakai macam-macam kenderaan perisai. Sekarang dah main jalan kaki pula. Nampak?
Daripada John Erdogan tak boleh dipercaya. Memang kadang-kadang John, kita terpaksa juga John. Kita kena duduk dekat sisi Erdogan. Kalau awak duduk dekat Erdogan, apa yang awak akan lakukan untuk rakyat awak? Awak ni dalam NATO. Awak ni salah satu negara NATO, tapi berjiran dengan Rusia. Jadi awak nak kena duduk dekat dia punya side. Apa yang awak terpaksa lakukan. Sebab tu Erdogan ni kalau kita lihat, dia macam main wayang tau. Dengan Rusia pun dia main wayang. Dengan Amerika pun dia main wayang. Kan? Selagi apa yang dia nak tu dia tak dapat, selagi tu dia tidak akan serius lah dengan apa sekali keputusan yang dia buat. Kita pun nak kena fikir juga, negara dia pun suffer. Dia pun tak nak negara dia suffer. Kalau betul-betul BRICS ni yang terbaik, InsyaAllah aku rasa dia akan join BRICS. Kerana negara-negara Arab pun nak bersatu join dengan BRICS kan. InsyaAllah dia pun negara Islam juga. Kalau lah betul-betul bagus untuk rakyat-rakyat dia, siapa nak rakyat-rakyat mereka sengsara, betul tak? Malaysia pun tak nak Erdogan telur di hujung tanduk. Lebih kurang macam tu lah. Tapi Alhamdulillah dia pun pandai juga cek makan tu. Sebab tu dia sokong BRICS, dia sokong tu. Sekarang ni lagi dia nak masuk EU lagi. Dia minta nak masuk EU. Kerana EU dia boleh chop duit. US boleh chop duit. Kan? Daripada Safri Tunan, US hanyegah dengan negara yang telah dikenakan sekatan lemah dia menyerang. Pengecut dia, betul. Dulu Iraq, berapa lama Iraq sengsara? Daripada Bush, bapak dia ke anak dia, Bush juga, baru dia menyerang Iraq. Bapak dia dah sekat ekonomi Iraq dulu. Kan? Okey, daripada Oyens PUBG komen. Siapa yang naik jadi presiden Rusia pun sama polisinya, sebab Rusia tidak mahu tunduk dengan siapa-siapa arahan AS atau Barat. Betul? Siapa yang jadi presiden Rusia pun tak perlu takut, semua sama je, tak akan berubah dia punya polisi sekarang ni. Kan? Macam saya katakan dulu, macam yang saya selalu katakan, yang sebelum COVID dan sekarang selepas COVID. Sebelum COVID, ekonomi Rusia pun tak sebahagia macam sekarang. Lagi bahagia sekarang. Lagi membangun daripada sebelum COVID. US terperanjat dengan sekatan ekonomi yang banyak. Tapi sekarang ni ekonomi Rusia makin bagus, bukan makin teruk. Maknanya sekatan ekonomi terhadap Rusia is fail. Total fail. Okey, daripada Acik je. Ukraine tak cukup senjata untuk melawan Rusia. Barat sekadar putar belit fakta. Hakikatnya Ukraine dah kalah. Memang Ukraine dah kalah sebenarnya. Tapi kerana duit yang masuk daripada US dan Europe payung besar, jadi sampai sekarang lah dia boleh bayar gaji pekerja kerajaan, bayar gaji senjata. Sampai sekarang lah mereka bertahan. Dan duit dia pun tak jatuh-jatuh lagi. Kerana biasalah abang-abang semua payung besar, chop duit. Kan? Jadi tak ada masalah lah untuk ekonomi dia. Tunggulah ni. Dan nak pilihan raya kan tahun depan kan Amerika. Jadi dia tahulah langit tinggi rendah kan. Nanti dia tahulah. Daripada Mijet Gopidior, rakyat Ukraine ni pergi longgok kat mana bang? Terima kasih Senros. Kat mana rakyat Ukraine ni semua dia pergi longgok? Pelarian. Maksud dia pelarian, saya rasa pelarian.
Kebanyakan pelarian dari Muhammad Lokman Intel Wagner di Belarus bagi tahu 200 km tentera NATO di Poland bersedia untuk lakukan ofensif. Daripada Muhammad Lokman 200 tentera NATO di Poland. Lokman, baru 200 je Lokman. Baru 200 saja. Sekejap je kena meat grinder tu. Askar Wagner pun tengah tunggu dekat Belarus, Lokman. Saya baru dapat berita news tadi Askar Wagner dengan askar Belarus tengah berlatih bersama-sama Tunggulah kau Askar Wagner. Semua hati keringnya. Tunggulah Askar Wagner datang. Hati keringnya. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Ini semua Poland. Terima kasih Hasli. Saya cakap dengan awak. Terima kasih Fazli. Saya cakap dengan awak. Yang Poland sendiri Poland sendiri. Terima kasih join Poland sendiri. Apabila mula perang, mereka telah bermula berlatih untuk perang ini dengan askar-askar US. Terima kasih Asli. Sorry. Dengan askar-askar US yang berada di Poland. Okey. Dan sampai sekarang pun rakyat dia dah nampak. Pengam. Dah nampak dah. Kalau aku tolong US sekarang, aku akan jadi macam Ukraine. Woi, kau tak takut ke? Bila Ukraine dah kena macam ni, lagikan Poland. Ukraine telah disiap sediakan daripada 2014. Sekarang dah 2023 tau. Berapa lama? Jadi adakah Poland dengan 200,000 askar tu, Rusia takut? Berapa bulan lepas masa baru-baru perang Poland, Kiev kena attack. Okey. Lepas tu Patriot missile yang Ukraine tembak ni dah jatuh dekat Poland pula. Itu pun dah kecoh. Adalah orang mati masa tu. Kecoh. Last Ukraine cakap apa? Itu bukan Patriot, S-300. S-300 Rusia. Lah cek Rusia sekarang pakai S-400, mana ada pakai 300 lagi. Lah cek Ukraine dah tertembak. Tu pun dah kecoh. Baru satu peluru. Masih Anas hadir. Selamat malam Yura. Awak semua cuti, abang besok kerja lagi. Okey. Lagi rakyat Ukraine ni kebanyakan yang pelarian ni telah dihantar ke negara Europe Dia mendapat green card tapi boleh bekerja. Di negara Europe lain. Okey. Macam kat Malaysia kalau pelarian yang dapat green card ni tak boleh bekerja. Tapi kalau Ukraine ni special sikit. Masih Man, dia dapat bekerja. Tu yang paling penting. Terima kasih. Ni tulisan Thailand, abang tak faham lah nama awak. Mesti orang mana ni? Orang Thailand ke apa? Okey, daripada Eko Lestari. Tank rosak boleh jual besi buruk selepas perang. Apa yang jual besi buruk? Kalau tak bersepai tank tu, dia bawa pergi Jerman. Dia orang sekarang tengah bergaduh pula. Pasal siapa yang nak repair tank ni.
Bradley lah, Leopard lah, siapa yang nak repair? Kebayangan Jerman lah jadi mangsa. Dan bukan hanya Ukraine je bermasalah nak repair tank ni. Walaupun di Rusia sekalipun dia punya company yang mengeluarkan tank ni pun kena repair balik tank-tank Rusia yang rosak. Jadi tak ada masalah. Wah, daripada Thailand, Masya Allah. Jangan lupa share dengan orang Thailand yang pandai cakap Melayu. Cakap dia ni berita cakap Melayu. Terima kasih. Jangan lupa share dengan orang-orang Melayu kat sana. Banyak orang Melayu kat sana. Daripada Fazli Zamil. Pelayaran Ukraine yang Yahudi dipindah ke Israel. Tidak. Kalau dia, kan abang dah cakap. Abang dah kata kan. Yahudi ni, kalau dekat Israel ni lain sikit dia punya perangai. Dia punya kepala batu tu lain sikit. Kepala batu dia memang macam batu. Dia kalau dah kahwin campur memang dia takkan terima. Dia takkan mengaku awak ni orang Israel. Sebab tu kalau awak tengok dekat Yahudi dekat Israel ni, awak tengok dia punya dengan topi dia, dengan rambut dia, dengan janggut dia, betul-betul dia orang ni strict lah. Jadi kalau bapa Israel dah kahwin dengan Mak Saleh dah habis lah. Tak ada Israel lagi. Dia punya cara macam tu. Jadi Yahudi yang dekat Ukraine dengan Rusia ni kebanyakan ortodok. Ortodok dengan Yahudi Israel tak beza sikit lah. Tak sama. Dia punya pemikiran pun tak sama. Okey. Masih untuk Fazli Zamil. Okey. Lagi apa cerita lagi malam ni? Ya, memang Israel tengah perang juga. Memang Israel pun tengah perang juga. Tapi kita nak buat macam mana? Memang kita pun tak boleh nak menghalang kan. Tunggulah. Benda ni tak boleh nak berhentikan terus. Macam tu je. Tak boleh. BRICS ni slow. Padahal benda ni dah macam bara, dah macam kanser. Amerika ni dah macam kanser. Kau nak ubat nak kena slow. Jadi kau tak boleh terus. Macam dekat Palestin juga. Dah terlalu lama sangat. Sebab tu, tunggulah sekarang negara Islam pun. Sabarlah, negara Islam pun nak makin bersatu kan. Sabarlah. Okey. Selamat malam. Okey. Ya, daripada Fazli Zamil ortodok masih pegang kuat agamanya. Kalau kuat-kuat pun tengok Ukraine sekarang dia menangkap padri ortodok masukkan dalam penjara. Rusia bagi warning semalam lepaskan padri tu. Jangan masukkan dalam penjara. Rusia dan NATO sama tak mau kalah sebabkan ego senjata. Betul. Bukan ego senjata. Lagi satu mania. Terima kasih Fazli. Lagi satu saya cakap dengan awak. Okey. Hari ni ada mesej daripada seseorang. Masih Fazli. Ada seseorang mesej saya yang mengatakan yang US masih banyak senjata. Masih Man. Masih Mio. Kalau US, kalau awak ikut channel ni, saya ingatkan lagi sekali saya ingatkan. Kita buat kira-kira matematik daripada World War I sampai sekarang perang. Dan siapa pengeluar senjata untuk Amerika? Ya. Memang kau pengeluar senjata, tapi yang buat senjata kau siapa? Bahan mentah tu kau dapat daripada mana? Dia bukan, walaupun aku banyak duit, walaupun negara kau tu cop duit, tak semestinya kau boleh buat banyak senjata. Okey? Ini sebab tu kita cakap kita gunakan matematik. Masih pendekar. Sebab tu kita cakap kita kira matematik dan sejarah.
Dah banyak kali saya katakan, jangan cakap US tu banyak senjata. Okey, pengeluaran senjata dia tak banyak mana sekarang. Dah tinggal untuk jaga negara dia je. Dah tak banyak lagi simpanan senjata. Okey, saya cuma ingatkan yang pada orang-orang yang berada di channel ni. Jangan ingat US banyak senjata, tak ada dah. Dulu masa World War II, siapa pembuat senjata untuk US? Siapa? India, China yang membuat senjata untuk US. Kenapa India dengan China yang buat senjata untuk US? Kerana bahan-bahan nak buat senjata tu India dengan China yang banyak. Jadi sekarang ni, kenapa India sekarang macam nak pergi join dengan US? Kerana mungkin dia dapat kontrak. Masih Syam tipe. Salam adik. Okey. Kerana mungkin US janji, okey, sekarang ni kontrak senjata semua aku bagi kau. Untuk aku, untuk Ukraine, untuk satu dunia. Siapa yang tak nak? Kan? Macam World War II dulu. Dulu World War II dia share dengan China buat senjata. Sekarang ni dapat makan bulat-bulat. Mana tak kenyang? Aku rasa daripada Fazli Zamil, China ni bahaya. Aku rasa India lagi bahaya. India ni lagi bahaya aku rasa. Tapi kita tak tahu lagi. Kita lihat sekarang. India tu cakap. Kita tunggu tengok apa Putin bagi respon yang India tak nak join dengan Batuan BRICS. Putin belum jawab lagi. Putin belum jawab lagi yang India tak nak join dengan Batuan BRICS. Mungkin dia nak keluar ke benda pasal lah. Putin belum jawab lagi. Bukan jawab je, dengan ekonomi saja dia akan kerjakan India. Okey. Kalaulah Putin berhentikan dia punya produk makanan grain tu kan. Rusia ada pengeluar grain terbesar dunia. Tak makan roti lah dekat India tu. Berapa ramai rakyat dia. Tak cukup roti. Okey. Beberapa hari ni harga beras naik. Ini kita cerita ekonomi pula. I'm telling you, ini awak nak kena hadapi. Awak nak kena hadapi. Tak kira siapa saja yang jaga kerajaan. India semalam cakap apa? Tak nak jual beras lagi kat luar negara. Kerana harga beras kat tempat dia dah 11% naik. Kalau Rusia cakap aku tak nak jual tepung dengan kau, tak adalah capati kat India. Betul tu sama asli. Tak ada capati. Semua makan apa? Makan rumput. Betul. Kita kena tunggu apa Putin akan jawab. Itu yang paling penting. Okey. Sebab tu aku dah tak sabar. Putin tak bersuara ni. Cuma yang kat Crimea yang itu hari dia bom tu je dia bersuara. Itu pun sekarang banyak dia punya dia punya menteri tu yang jawab apa-apa saja. Masih Zafar, orang nak balik lah Zafar. Dah malam ni, dah 11.31, dah setengah jam ni live ni. Besok pagi saya kerja. India stop ekspor beras, hancur 5%, hanya ekspor beras good. Korea beras mati lah. Sebab tu sekarang kita rakyat Malaysia ni nak kena belajar makan beras gunung. Beras yang boleh tanam dekat pokok kelapa sawit apa semua. Kita nak kena try lah. Jangan memilih kan. Kita nak buat tanaman macam tu beras. Cakap, saya pernah makan sebulan beras tu dekat dalam hutan. Tapi orang cakap pun nasi jugalah. Cuma dia ada macam bau. Bau tak ada masalah. Beras tu bau tak ada masalah. Pasal teknologi ni, kalau kita makan beras macam tu, teknologi ni makin lama kita gunakan makin bagus. Kerana macam dekat Filipin, diorang goreng ikan pakai minyak kelapa. Tapi yang heran, minyak kelapa dia tak bau kelapa. Teknologi. Jadi kalau kita makan beras gunung ini,
Kalaulah jadi perang dunia nanti, ini yang kita nak kena makan. Kita nak kena tanam beras kat tepi kelapa sawit. Ini tujuan channel ni. Okey, dengan sambil-sambil kita bercerita tentang perang dan sambil-sambil kita bercerita tentang apa yang kita akan hadapi kalau perang dunia terjadi. Ini tujuan channel ni. Jadi Malaysia dalam keadaan bersedia. Okey? Mungkin kalau dalam Malaysia ni, saya bukan nak cakap Malaysia tak bersedia. Malaysia dah bersedia. Kalaulah terjadi perang dunia, kalau saya rasa Malaysia akan bertahan, paling-paling kurang pun untuk makanan-makanan yang ada binatang-binatang kat keliling kita pun aku rasa dalam 5 bulan, 6 bulan lah. Adalah binatang-binatang kat dalam kampung-kampung, tepi-tepi kampung tu boleh tangkap, boleh makan kan. Tengah perang kan, apa binatang pun boleh sapu apa kan. Jadi bolehlah 6 bulan, 7 bulan. Jadi masih kita boleh bersedia lagi. Tapi kalau negara-negara jiran kita lain, dekat dalam hutan dia, binatang awak nak kena jalan 6 jam. Pergi balik. 6 jam lah. 6 jam jalan, dapat binatang, balik. Dapat bawa balik binatang. Yang mana 12 jam perjalanan nak bawa balik binatang. Kerana mereka, itulah kerajaan tak jaga dengan senapang angin, bersepah-sepah apa semua. Jadi mereka menembak binatang sesuka hati kan. Itulah tujuan saya buat channel ni. Untuk kita berbincang macam mana nak menghadapi. Jadi taklah sampai kita nanti macam alih-alih terjadi terperanjat. Dah tak tahu nak buat apa. Betul tak? Sambil-sambil. Okey, daripada alamak, saya baru balik kerja, tambah masa sikit. InsyaAllah lah. Abang pun besok kerja tau. Semoga Poseidon tak lalu selat kita bang. Memang dia nak lalu pun memang dia takkan lalu punya. Pasal apa? Jauh sangat. Kita punya tempat memang tak kena mengena dengan dia. Dia kalau kita tengok Amerika ni, dia punya map dia kan. Amerika, Pacific Ocean dan Filipin. Okey, tempat dia buat banyak camp dia. Okey, dia punya markas untuk isi minyak ke apa. Lepas tu pandang ke hadapan, dia panggil Indo-China. Itu laut yang kat depan terus pergi memandang ke China. Itu tempat dia nak lalu banyak. Tempat yang dia nak pakai banyak lah. Direct lah kan. Tapi kat sini memang dia tak lalu lah. Jauh. Banyak minyak nak pakai. Okey. Terima kasih lah yang mana yang hadir malam ni. Yang bagi gift. Terima kasih lah. InsyaAllah lah nanti kalau saya cuti. Dah banyak ni daripada Azafar, Aminuddin. Abang bekas tentera ke? Kalau nak cakap abang ni bekas tentera tak Cuma abang ni minat cerita perang Lagi sekali abang kasih tahu, abang minat cerita perang daripada abang kecil. Kisah-kisah perang Nabi sampai sekarang perang-perang apa semua abang suka. Sebab tu abang suka cerita perang. Nak belajar lah. Jadi nanti satu hari nanti taklah sampai nanti sampai Jepun serang Malaysia naik basikal. Tak nak lah benda ni terjadi 2 kali kan. Kesian lah apa yang orang Malaysia hadapi dulu, kena serang dengan Jepun. Sedih kalau dengar balik kisah-kisah perang, masa perang Jepun, macam mana orang Melayu banyak mati, kena bunuh. Sedih. Bukan cakap Malaysia je, Asia. Jadi tak nak lah benda ni terjadi kedua kali kat Malaysia ni. Jadi kita sebagai mak rakyat Malaysia sekarang, kita harus bersedia. Jangan nak bertelingkar kerana fahaman-fahaman politik lain. Kita jangan. Politik boleh, tapi kita kena ingatkan masa depan kita. Macam mana kita nak prepare. Itu yang paling penting. Politik memang ada politik, tapi kita jangan sampai kita ingat politik sampai kita lupa. Sampai kita lupa yang kita ni belum bersedia lagi. Itu yang paling penting.
Zaman sekarang, daripada zaman abang ni bukan apa nak cakap cerita pasal politik sekarang. Aku tak sokong siapa-siapa. Yang aku tahu sekarang dua perkara. Satu, dulu zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia jumpa COVID. Okey, masalah dunia. Dan sekarang Anwar Ibrahim pun perang pula, masalah dunia. Bukan kita je bermasalah, satu dunia bermasalah. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia semua nak kena bersabar dan kita bersedia. Itu yang paling penting, okey. Dia betul kisah Jepun dulu depa nak halau British, tapi yang mati banyak siapa? Rakyat Malaysia juga yang mati. Kenapa kau tak bunuh British je kan? Kenapa dengan rakyat-rakyat Malaysia macam-macam cerita kita dengar cerita? Okey, bukan politik rosakan Fazli, Zamil. Bukan politik. Memang politik ni penting. Politik ni mesti nak kena ada, baru kita tahu siapa Perdana Menteri kita. Tapi jangan terlalu fikirkan benda tu sampai kita lupa apa yang kita akan hadapi satu hari nanti kalau masa-masa terdesak. Kena besok, lusa ke 5-6 biji bom nuklear meletup kat China, nanti siapa yang sengsara? Kita juga yang sengsara. Kita juga yang sengsara. Orang kaya bolehlah terbang pergi dekat selamatkan diri. Yang macam kita ni kan, nak selamatkan diri kat mana? Kita nak kena belajar lah survive daripada sekarang kan. Kita nak kena belajar lah macam mana nak survive kalau masa-masa itu akan datang. Jadi kita nak kena belajar survive. Jadi kalau kita terlalu tumpukan perhatian pada politik aja sampai kita lupa nanti apa yang akan terjadi kat luar tu. Jagung dan gandum dari Rusia dan Ukraine stop pun dah jejaskan tentang ayam. Jagung dan gandum daripada Container Hill Farm. Tak silap saya Malaysia ni ayam kebanyakan makan daripada soyabin. Ayam dia tak silap saya. Soyabin daripada US. Kerana soyabin US pun tak silap saya lah, Masya Allah. Dululah masa saya budak-budak, saya ada belajar lah tanaman-tanaman ayam-ayam ni kan. Lagi kita ambil makanan ayam dekat Pasir Gudang kan. Soyabin daripada US. Jadi masa tu soyabin US pun dah mahal. Sebab tu ayam tu cepat gemuk. Kalau makan jagung je tak berapa power, dia nak kena makan soyabin. Jadi soyabin daripada China pun hari tu soyabin China ambil daripada Amerika. Tapi bila Amerika tak nak turunkan harga soyabin di harganya, jadi China sekarang pandai, dia dah ambil dekat Brazil. Dia suruh Brazil tanam. Okey, dia suruh Brazil tanam soyabin untuk kita bukan cerita pasal perang ya, campur-campur. Okey. Alright, dah malam, abang dah penat ni. Besok pagi kerja. Rabak hari Sabtu. Assalamualaikum. Terima kasih ya semua yang support channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Masih banyak siapa yang soya tak boleh tanam kat Malaysia. Kita nak kena cuba Seseorang nak kena mencuba lah. Saya pun ingin nak mencuba. Tapi masa belum ada time lagi kan. Nak cuba benda-benda yang terbaru kan. Nak kena cuba. Kalau boleh tanam soyabin dekat Malaysia bagus. Masya Allah. Kan? Tapi Malaysia punya ayam masih gemuk tau. Masih bagus lagi, gemuk lagi lah. Walaupun makanan dia macam tu kan, tapi masih gemuk lagi. Boleh dapat dalam dekat 2 kilo, bagus. Okey. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, selamat nak tidur Berbukit dan sesuai untuk mesin tuai. Ya, betul. Manual lah, kena manual daripada Zainal Al-Wahab, betul. Kena berbukit. Mungkin boleh tanam kat tempat sawah ke apa. Kan? Kat sawah padi kan, boleh kan? Daripada Trading Hour, British bawa My Freemason. Sebab tu saya kalau boleh, saya tak nak cerita Freemason kat dalam channel ni, nanti orang ingat
kita ni macam bila kita cerita pasal masih Mishri, kita cerita pasal Freemason ni macam orang ingat macam kita ni separuh gila lah. Fikir-fikir terlalu dalam sampai ada orang punya otak pun tak boleh terima. Salah Mizul. Jadi saya tak nak bawa cerita Freemason kat sini. Takut nanti orang takut kita ni terlalu fanatik sangat dengan. Tapi kena-mengena tu tetap ada. Kena-mengena tu tetap ada. Kena-mengena tu tetap ada. Salam, selamat malam Miss Syari. Terima kasih. For the rose, everybody. Yura, kita doakan Putin akan bagi kita jawapan minggu ni tentang India dan BRICS meeting. Saya tunggu. Okey, kita tunggu. Selamat malam. Yang mana memandu tu hati-hati Yang mana memandu tu hati-hati. Berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah. Yura.